Kerajaan Anwar cuba cuci otak rakyat. Punca kenapa Muhyiddin Hadi tak nak jadi ketua pembangkang. Isu jual menara KL, Anwar Musa saman Razlan Rafi'i. Setiausaha Anwar dilantik pengerusi 7-Eleven. Kenapa SU politik Anwar dilantik jawatan besar korporat? Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman mengecam perkongsian SMS Kementerian Komunikasi Digital yang didakwa sebagai propaganda berujuk SMS yang menjustifikasi kewujudan pembentukan kerajaan sebagai langkah penyelesaian kerana ketidaktentuan pasca PRU15. Berikutan tiada satu parti pun memenangi kerusi yang mencukupi untuk membentuk majoriti mudah. Katanya, ia adalah contoh salah guna kemudahan telekomunikasi kerajaan untuk berpolitik secara halus. Propaganda begini bagaikan mekanisme kerajaan komunikasi atau diktator yang mahu cuci otak rakyat supaya paksa terima naratif pemerintah, kata Faiz. Dia juga mempersoalkan sama ada kerajaan hari ini takut dan tidak yakin dengan penerimaan orang awam serta rakyat terhadap mereka hingga terpaksa menghantar SMS sedemikian. Sepatutnya SMS rasmi daripada kerajaan digunakan untuk menyampaikan perkara-perkara yang penting untuk orang awam atau hal kecemasan atau sebarang perkhidmatan untuk rakyat, katanya. Dalam SMS yang dihantar itu ia menyebut kerajaan perpaduan adalah langkah penyelesaian berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang. Veteran DAP Lim Kit Siang memberi sebab mengapa pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi tidak mahu menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Katanya terdapat 3 alasan membuatkan Muhyiddin tidak mahu menjadi ketua pembangkang dalam Dewan Rakyat. Dia tidak mahu berhadapan dengan 3 perkara berikut di Parlimen. Kedudukannya sebagai Perdana Menteri pintu belakang. Yang pertama, yang tidak berani untuk menguji keabsahan kerajaannya di Parlimen dengan satu undi percaya. Perbuatannya untuk menggantung sidang Parlimen secara haram dan tidak sah. Kegagalannya dalam menguruskan wabak COVID-19 yang telah menyebabkan negara kita berdepan dengan gelombang penularan COVID-19 yang terpanjang di dunia, kata Kit Siang. Dalam hantaran terbaru di dalam blognya, Kit Siang turut mendakwa Muhyiddin masih belum berputus asa dan masih berusaha untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Justru atas sebab itu Muhyiddin tidak meninggalkan jawatannya sebagai Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan pengerusi Perikatan Nasional. Sementara itu, Kit Siang juga berkata, mengikut keputusan Pilihan Raya Umum ke-15, Abdul Hadi juga sepatutnya menjadi ketua pembangkang. Ini kerana PAS telah memenangi 43 kerusi, manakala Bersatu hanya memenangi 31 kerusi. Namun Hadi mahu menggunakan Perikatan Nasional sebagai pelindung untuk dia terus menyebarkan politik toksik berasaskan penipuan, syakwa sangka, kebencian, sentimen perkauman dan keagamaan untuk memecah belahkan rakyat Malaysia. Seperti yang dilakukan melalui serangannya terhadap DAP yang mengatakan kononnya DAP bersikap anti-Melayu, anti-Islam, komunis dan mempromosikan Islamofobia, kata Kit Siang. Perikatan Nasional sebelum ini sepakat untuk melantik Ahli Parlimen Larut yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perikatan Nasional yang turut bersetuju melantik Muhyiddin sebagai Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional, manakala Abdul Hadi sebagai Timbalan Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Anwar Musa mengarahkan peguam mengambil tindakan undang-undang terhadap anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Razlan Rafi'i atas dakwaan memfitnahnya dalam isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu juga mengarahkan tindakan sama terhadap bekas aktivis mahasiswa Adrian Lim Chee Eun dan bekas wartawan K. Paragalath Kumar. Katanya dia tiada pilihan lain susulan pelbagai kenyataan menggelirukan sejak tercetus polemik berhubung Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual senyap-senyap oleh Telekom Malaysia. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu membuat fitnah yang menjejaskan imej dan reputasi serta memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri, katanya. Pada 30 Disember lalu, pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd MKLSB Hydro Shopee Sdn Bhd juga berkata tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan maklumat palsu atau fitnah. Hydro Shopee menegaskan semua urus niaga berkaitan MKLSB dilakukan mengikut undang-undang serta dan melalui usaha-usaha wajar. Penulis di media sosial Anwar juga berkata pihaknya juga sedang cuba mengenal pasti pihak yang membuat dakwaan di media sosial tanpa menggunakan identiti sebenar. Setiap perkara berbangkit terutama yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib. Semua pihak perlu memberikan kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu, katanya.
Minggu lalu, langkah TM menjual saham MKLSB, anak syarikat yang amat menguntungkan, dibangkitkan di media sosial, antaranya kerana pembelinya kurang dikenali. TM menjelaskan mereka mahu menumpukan kepada perkhidmatan telekomunikasi sebagai perniagaan teras mereka. Anwar sebagai menteri bertanggungjawab sebelum ini berkata, dia tiada kena-mengena dengan pemindahan saham itu kerana syarikat tersenarai awam tidak memerlukan kebenaran menteri untuk berbuat demikian. Pengerusi 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad, Robin Tan Yong Ching, telah meletak jawatan untuk meneruskan minat lain. Dia digantikan oleh Farhaj Wafa Salvador, bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tan anak kepada pemegang saham utama 7-Eleven, Tycoon Vincent Tan Chee Yong, dengan 41.8% kepentingan, dilantik ke lembaga pengarah kumpulan itu sebagai pengerusi. Pengarah bukan eksekutif, bukan bebas. Pada 25 November 2021, 7-Eleven berkata pertukaran lembaga pengarah itu berkuat kuasa serta merta. Farhaj membawa bersamanya pengalaman bernilai lebih sedekat dalam bidang perniagaan, perundingan dan nasihat. Dalam bidang perniagaan, kerjayanya yang cemerlang merentasi pelbagai sektor termasuk pembinaan, teknologi, hotel, makanan dan minuman. Beliau juga merupakan penyokong tega untuk menggalakkan pembangunan industri perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di negara ini, kata 7-Eleven pada pemfailan di Bursa Malaysia. Farhaj pernah dan sedang menjadi pengarah dan atau pemegang saham dalam sekurang-kurangnya 10 syarikat swasta termasuk Swag Technologies Sedia Berhad, Salvador & Sons Sedia Berhad dan Pacific Samudra Sedia Berhad. Dia kini menganggotai Lembaga Penasihat Yayasan Usahawan Malaysia, sebuah organisasi bukan kerajaan yang mengumpulkan, menubuhkan dan membangunkan syarikat mampan dengan ciri keusahawanan yang kukuh. Dia juga pengerusi eksekutif kumpulan Apex Equity Holdings Berhad dan pengarah Berjaya Construction Berhad. Perdana Menteri Anwar Ibrahim digesa untuk bersuara berhubung pelantikan jawatan-jawatan besar yang disandang oleh bekas setiausaha politiknya, Farhaj Wafa Salvador, kata Ahli Parlimen Ketereh, Clay Mohamed Noor. Menurutnya, jawatan-jawatan besar yang disandang oleh Farhaj sebaik sahaja Anwar memimpin negara sejak lebih sebulan lalu adalah perkara yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan janji-janji yang pernah dilaungkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Mana pergi janji-janji yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan untuk tata kelola yang baik dan integriti dalam mentadbir negara? Pelantikan Farhaj adalah bukti bahawa agenda reformasi yang dilaung-laungkan oleh Pakatan Harapan dan Anwar sekian lama adalah bohong dan merupakan taktik politik untuk memperdaya pengundi. Kami menyeru Anwar Ibrahim untuk tidak terus membisu dalam isu jawatan-jawatan baru Farhaj ini dan menjelaskan kepada rakyat bagaimana ia adalah konsisten kepada konsep reformasi dan tata kelola yang baik, kata Ahli Parlimen PAS itu dalam satu kenyataan. Sebelum ini, 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad dalam satu kenyataannya mengumumkan Robin Tan Yong Ching telah meletakkan jawatan sebagai pengerusinya untuk meneruskan minat lain dan digantikan oleh Farhaj. Tan, anak kepada pemegang saham utama 7-Eleven, Tycoon Vincent Tan Chee Yong, dengan 41.8% kepentingan, dilantik ke lembaga pengarah kumpulan itu sebagai pengerusi pengarah bukan eksekutif, bukan bebas pada 25 November 2021. Menyifatkan bahawa pelantikan Farhaj itu satu perkara yang jijik dan dipandang serong. Claim mempersoalkan sama ada Anwar, yang juga merupakan Menteri Keuangan, akan memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa akan terdapat lagi pelantikan jawatan besar yang melibatkan individu yang rapat dengannya selepas ini. Majlis Pimpinan Tertinggi Pakatan Harapan yang selama ini telah mencanangkan nilai-nilai ini untuk bertahun-tahun semasa menjadi pembangkang juga wajib menjelaskan pendirian mereka atas jawatan-jawatan Farhaj ini, katanya.